أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan teruskan kelas kita. Malam ni kelas Asas Tajwid, Asas Tajwid Al-Quran. Kita akan mudzakarah dan juga berbincang bersama, insyaAllah kongsi ilmu bersama tentang cara membaca Al-Quran. Macam mana kita nak membaca Al-Quran, macam mana kita nak majukan lagi bacaan Al-Quran. Setiap antara kita masing-masing mempunyai pencapaian membaca Al-Quran. Tahap pencapaian membaca Al-Quran berbeza-beza. Ada yang masih awal perjalanan dan ada yang dah separuh, ada yang lebih daripada itu, wallahu taala alam. Yang kita naknya sampai ke kemuncak, maknanya sampai ke tahap ataupun sampai ke hujung perjalanan tahap membaca Al-Quran yang paling terbaiklah, yang kita mampu, semampu kita. Dan dah tentunya kita nak dapat membaca Al-Quran seperti mana Nabi SAW membacanya, para sahabat membacanya dan para tabi'in membacanya, sampai ke kita nak baca yang terbaiklah. Jadi itulah antara kelebihan Al-Quran. Bila titik noktah tamat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tidak diketahui sesiapa dan tiada pun titik tamatnya, maka sepanjang hayat kita, kita berpeluang untuk menjadi seorang yang diberi gelaran pelajar Al-Quran. Maksud pelajar Al-Quran ini dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dalam hadis ini sangat nyata dan terang, hadis yang paling utama dalam bab Al-Quran, iaitulah Nabi SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik antara kamu. Jadi Nabi sebut ni di zaman sahabat, dan hadis Nabi ini akan diboleh guna pakainya sampai ke hari kiamat. Khairukum. Bila kita sebut je khairukum, semua termasuk. Termasuknya sahabat, termasuknya kita, termasuknya akan datang. Orang-orang generasi akan datang pun termasuk dalam hadis khairukum. Sebaik-baik kamu. Jadi bila sebaik-baik kamu, orang yang terbaiklah. Orang yang terhebat di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan di sisi Nabi SAW. Siapa yang khairukum itu? Macam mana kita nak tergolong ataupun kita nak layakkan, nak lantikkan diri, nak calonkan diri termasuk dalam kumpulan ataupun golongan khairukum, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW? Sambungan hadisnya, man ta'allamal Quran. Sesiapa yang mempelajari Al-Quran. Paling senang dan paling mudah nak jadi orang yang sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Letakkan diri kita dalam kelas Al-Quran, dah jadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang cakap? Siapa yang bagi tahu ini? Nabi SAW. Kalau Nabi berkata begitu, dah tentunya kita yakin dengan makna dan juga kelebihan yang dijanjikan di dalam hadis itu. Jadi kalau Nabi kata khairukum, maknanya sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Bila sebaik-baik, insya-Allah selamatlah kita. Dunia selamat, akhirat selamat. Yang kita perlu buatnya, yang perlu kita jaga diri kitanya adalah mempelajari Al-Quran. Ta'allumul Quran. Belajar je Al-Quran. Letakkan diri kita dalam kelas Al-Quran, dah tergolong dalam golongan khairukum man ta'allamal Quran. Mudah sangat-sangat. Cuma kadang-kadang itulah. Dalam mudah-mudah tu pun kadang-kadang Allah nak uji kita. Walaupun semudah itu, kalau kita tengok, man ta'allamal Quran. Nabi SAW dalam hadis ini utamakan, letakkan orang yang pelajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan juga termasuk dalam sebaik-baik umat Nabi Muhammad, orang yang mengajarkan Al-Quran. Antara murid dan guru dalam hadis ini susunan Nabi letak murid dulu.
Guru kedua. Jadi tafdil, taqdim dan ta'khir selalunya dalam bahasa Arab. Kalau datang awal dah tentunya nak cerita tentang lebihnya yang datang awal, disebut awal dalam hadis itu. Jadi orang yang belajar Al-Quran dari segi ini, dari sudut ini, Nabi letakkan terlebih awal dari orang yang mengajar Al-Quran. Tapi kita tak nafikan orang yang mengajar Quran lagi banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi kalau dari segi kelebihan yang dalam hadis ini, sebaik-baik umat Nabi Muhammad, orang yang mengajar, orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi itulah yang saya cerita tadi. Walaupun semudah ini kita nak golongkan diri kita nak letakkan diri kita dalam kumpulan sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cabarannya kadang-kadang dia datang. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan untuk kita nak istiqamah, nak berterusan, nak betul-betul jaga sebagai seorang yang mempelajari Al-Quran ini. Kadang-kadang cabarannya datang dari macam-macam gaya dan juga bentuk dan macam. Kita kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang kita tu kalau malas, sakit, demam, itu kita dah kira ujian dah, tak boleh masuk kelas. Tapi kadang-kadang kita berada dalam kelas pun, kita istiqamah tak ponteng kelas, kadang-kadang datang juga ujian di situ. Yang nak merosakkan kita, yang merosakkan hati kita, nawaitu kita, tujuan kita, niat kita kan. Itu pun nak kena jaga juga. Jadi apapun, kita cubalah bersihkan hati kita, bersihkan niat kita dan murnikan tujuan kita nak belajar Al-Quran ini. Seperti mana saya selalu pesan kepada diri saya dan kepada semua, kita nak membaca Al-Quran dengan baik. Kita nak membaca Al-Quran dengan sempurna. Itu je. Tak ada lain-lain cerita ataupun lain-lain tujuan. Banyak hadis Nabi SAW mencela orang membaca Al-Quran. Qori Al-Quran ataupun siapa-siapa yang membaca Al-Quran, kalau tak kena gaya, tak betul cara, dapat celaan dari Allah Subhanahu Wa Taala pun. Sekiranya seseorang itu baca semata-mata untuk nak disebutkan semata-mata sebagai qari, sebagai pandainya baca Al-Quran, hebatnya baca Al-Quran dia, sedapnya suaranya, itu pun kadang-kadang boleh rosakkan walaupun kita pelajar Al-Quran. Okey. Jadi di situlah antara perkara-perkara yang perlu kita jaga, dan insya-Allah dengan yakinnya insya-Allah tuan-tuan, puan-puan dan juga qari-qariah yang hadir bersama pada malam ini, saya sangka baik sangat-sangatlah. Kalau tak kerana cinta Al-Quran, kalau tak kerana betul-betul bersungguh untuk nak mempelajari ilmu Al-Quran, susah jugalah nak hadirkan diri, nak duduk di depan handphone ke ataupun di depan skrin laptop ke apa yang kita guna ni, selama sejam lebih semata-mata nak dengar perkongsian dan dengar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita bincang bab tajwid ini. Bukannya senang. Banyak benda lagi sebenarnya selain daripada kita duduk di depan skrin ni, kita boleh buat kan. Pergi lepak ke, pergi berjalan-jalan ke, shopping, boleh shopping malam-malam. Ataupun riadah ke, ataupun jumpa kawan ke kan. Banyak lagi benda yang seronok. Tetapi masya-Allah, kita duduk juga selama 1 jam lebih kurang ni untuk kita mendengar. Lagi pula apa yang kita nak dengar pun sebenarnya kita dah dengar 10 tahun, 20 tahun sudah ataupun 30 tahun. Bagi sebahagian kita mungkin dah 40 tahun sudah dah pernah dengar benda yang sama ni, tapi sanggup juga nak dengar lagi, nak dengar lagi. Insya-Allah bawalah semangat ini sampai ke hujung hayat kita insya-Allah. Itulah nak mendengar macam mana nak membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna. Sebab kita dah dengar lama dah tapi tak jemu-jemu, tak puas-puas dan sampai sekarang masih nak dengar lagi. Itulah kelebihan yang Allah SWT bagi kepada kita semua dan kita jagalah. Fadlullah itu, kelebihan yang Allah bagi itu. Mudah-mudahan insya-Allah berterusan. Ini sebagai mukadimah untuk malam ni, sementara tunggu yang lain. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita pada malam ini. Seperti biasa sebelum kita masuk tajuk baru, malam ni kita akan mulakan dengan murajaah dulu. Ulang kaji kita last kali kita bincang bab apa? Siapa ingat? Kalau tak silap kita bincang bab Maklin. Maklin Yes.
Allah Mak Lin. dia, Buku Mak Lin. dia kenal sangat Mak Linnya. Okey. Rasanya lepas Mak Lin kita ambil Ma'arij Sukun, kita sudah lebih kita dah habiskan kot. Di sukun sebab dia sama, dan maksilah, saya kalau tak silap kita maksilah qasidah dan tawilah kita dah habis. Malam ni kita masuk mak lazim boleh? Insya-Allah kita habiskan jenis-jenis mat. Insya-Allah. Okey, mak lazim ini dia susah sikit sebab dia panjang. Baca pun panjang dan ceritanya pun panjang juga. Jadi sama-samalah kita ingat dan juga kita sebut-sebutlah supaya kita membacanya insya-Allah dengan baik dan sempurna. Okey, mak lazim termasuk dalam bahagian hukum-hukum mad yang sebabnya huruf mati. Huruf mati bukannya hamzah. Jadi tak ada hamzah, tak ada kena-mengena dengan hamzah dalam mak lazim ini. Hurufnya huruf mati. Sebabkan ada huruf mati maka jadilah mak lazim ini. Bila sebut lazim, dia tak sama dengan wajib. Bila sebut jaiz, tak sama dengan lazim. Dia tiga-tiga tu. Mak jaiz, mak lazim, mak wajib itu. Mak yang ada gelaran. Okey, bila lazim, satu lagi asli. Jadi dia ada 4 lah. Asli, mak lazim, mak wajib dengan mak jaiz. Kita boleh letakkan, walaupun banyak lagi mak-mak lain, tapi 4 ini boleh mewakili setiap kadar panjang, kadar wajah panjangnya. Kalau mak asli, 2 harakat. Kalau mak wajib, tak boleh kurang 4 harakat. Kalau mak jaiz, boleh kurang dari 4 harakat. Dan tak boleh lebih dari 5 harakat. Kalau mak lazim, tak boleh kurang dari 6 harakat. Kita buat macam tu. Mat asli, tak boleh lebih 2 harakat. Mak wajib pula, tak boleh kurang dari 4 harakat. Mak jaiz pula, boleh kurang 4 harakat, tak boleh lebih 5 harakat. Mak lazim pula, tak boleh kurang 6 harakat. Itu pembahagian mewakili semua qadar ataupun wajah-wajah mad yang adanya qasar, tawassut, isba', 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat tu. Jadi bila sebutnya mad lazim, pastikan bacaan kita jangan kurang 6 harakat. 6 harakat. Jadi kalau kita dah set dalam fahaman kita, mad lazim ini lazimnya 6 harakat. Jangan kurang 6 harakat. Maka setiap kali kita jumpa mak lazim, ingatlah dia punya kelebihan ataupun kelainan mak lazim berbanding dengan mak-mak yang lain. Kelainannya ataupun kekhususannya iaitulah tak kurang 6 harakat. Saya kena ulang banyak kali ni. 6 harakat. Mak lazim 6 harakat. Mak lazim 6 harakat. Mak lazim 6 harakat. Asal mak lazimnya 6 harakat. 6 harakat je mak lazim. Kena sebut selalu. Sebab apa? 6 harakat. Sebab apa? Sebab semua tahu 6 harakat, tapi waktu baca tak sampai 6 harakat. Itu masalahnya. Semua senyum belaka. Sebab bila kita tanya bab tajwid ni, memang Masya Allah boleh sebut hukum satu-satu. Tapi bila bacanya, dia tak kena dengan apa yang kita tahu tu. Sebenarnya ialah belum kita sampai tahap kita dapat letakkan semua hukum di tempatnya dalam ayat-ayat yang kita baca. Kita belum sampai tahap itu. Kita dalam proses nak letakkan semua hukum di tempatnya, sedaya upaya kita lah. Tapi itulah, dalam proses ni cuba masukkan perkara-perkara macam ni, insya-Allah membantu. Kalau saya ikut pemerhatian saya lah, kalau kita menguasai teori, kita tahu okey mat ini, hukum itu, kita tahu. Tapi waktu kita membaca, kalau kita tak ada kaedah-kaedah sendiri, cara-cara kita sendiri untuk nak letakkan setiap hukum di tempatnya, mungkin perlu pada masa yang panjang lagi. Sebab buktinya ialah antara kori-kori kita saya kenal mungkin lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun ni, ramai yang dalam grup kita ni saya kenal lebih 10 tahun. Jadi dari semenjak saya kenal sampai sekarang, dia punya peningkatan tu ada, tapi dia tak sehebat ataupun macam mana istilahnya, nak jaga sikit ni. Maknanya sepatutnya lebih pada itulah. Cuma syukur alhamdulillah, peningkatan tu nampak ada beza sangat-sangat. Yang saya kenal ni, ya Allah, kalau 10 tahun sudah,
Masya Allah. Mungkin tuan-tuan mungkin boleh ingatlah kenangan kita dulu kan. Mula-mula kita berjumpa dalam kelas tadarus dulu. Khususnya Masjid Darul Ghufran, Tampines. Dan juga jemaah-jemaah saya dari Ceras, dari Terengganu. Dulu pernah kita belajar Quran dulu. Dalam kelas-kelas Quran dulu, Masya Allah. Memang sangat-sangat beza kalau banding dengan sekarang. Maknanya saya betul-betul orang kata ucap Alhamdulillah lah dan juga tahniah lah kepada semua bahwasanya antum semua jemaah-jemaah semua ataupun qari-qariah semua memang berusaha sepanjang ini memang berusaha macam-macam kelas masuk dan macam-macam cara uh, mencuba untuk nak majukan diri. Alhamdulillah memang berjaya nampak kesannya. Tapi kalau nak kira dalam masa 10 tahun sepatutnya orang biasa mungkin boleh jadi qari yang betul-betul namanya qari lah. Macam Haji Din kan, Haji Din. InsyaAllah. Betul-betul lah sebab 10 tahun ni bukannya sekejap lah. Tapi namanya kita ni pelajar, kita dah pun tadi mukadimah kita pun dah cerita pasal khairukum man ta'allamal Quran. Mungkin tuan-tuan perempuan mungkin sayang kot. Sayang nak jadi daripada pelajar nak jadi guru. Mungkin belum nak upgradekan diri daripada pelajar sebab dalam hadis itu katanya orang yang belajar lebih disebut awal dari orang yang mengajar. Tak apa. Kalau nak kekalkan gelaran itu silakan insya-Allah. Tapi kita kena faham dalam masa yang sama pun kita pun boleh mengajar sebenarnya. So macam saya pun masih belajar. Kalau ada peluangnya saya memang tengok YouTube untuk jumpa syekh ni belum lagi lah duduk di tanah Melayu ni susah nak carilah. Kalau syekh Arab ni kalau ada peluang saya akan belajar lagi. Tengok YouTube tu kita kira belajar lah tu. Tapi tuan-tuan pun belajar lagi. Tapi dalam masa yang sama tak salah dan tak silap pun kalau kita ada sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar, kita cuba kongsi apa yang kita tahu. Cubalah. Dan Masya Allah dalam grup ni pun dah mula ada saya dengar-dengar sekarang ni, itu muridnya, itu gurunya, itu cikgunya. Okey, tak apa. Walaupun dia mengajar yang mudah-mudahnya, yang awal-awal tajwidnya, kiranya mengajar, walaupun satu huruf, walaupun satu ilmu, walaupun satu hukum. Tapi di sini penting sini. Tapi jangan kita kita confirm terus, endorse terus apa yang kita mengajar tu. Terus okey, boleh gunakan apa yang saya share ni, confirm, berpegang teguh, gigit dengan gigi geramnya. Tak cukup. Kita bagi tahu juga, kita pun masih belajar. Perlu dia belajar dengan yang lain juga. Kumpul dari ilmu-ilmu alim ulama yang lain ataupun ahli tajwid, pakar-pakar tajwid ini, ustaz-ustaz yang lebih ilmu dari kita, insya-Allah galakkan anak-anak murid ataupun orang-orang yang pernah belajar dengan kita biar mereka tambah lagi ilmu selain daripada yang kita ajar. Daripada yang kita kongsi. Itu ada barakahnya insya-Allah. Sebab dia akan tambah lagi ilmu dengan cara-cara yang lain, gaya-gaya lain, insya-Allah bertambah ilmu dan juga bertambah jelasnya untuk dia membaca Al-Quran. Okey, jadi kembali kepada cerita mak lazim tadi, 6 harakat itu biar betul-betul 6 harakat. Macam mana nak biarkan betul-betul 6 harakat? Sebelum kita jelaskan satu-satulah. Sebab kadang-kadang kita nakkan juga penekanan dengan cara ini supaya kita perasan diri kita bila baca, rupanya banyak lagi hukum-hukum tajwid kita tahu tapi kita tak letakkan hukum tu di tempatnya. Okey, boleh siapa-siapa share? Kalau saya tanya soalannya begini. Macam mana pengalaman kita dengan mak lazim ketika kita membaca Al-Quran? Maksudnya bila kita baca Al-Quran, kita kenal itu mak lazim, apa yang kita buat selalunya? Sabdu. Tak, sekarang ni apa yang kita buat? Bukan kita kenal, memang kita dah kenal. Soalan ini kepada yang dah kenal mak lazim. Mak lazim kan ada 4 jenis mak lazim kan. Maknanya soalan ini kepada yang dah kenal mak lazim, bila ada dalam ayat itu, apa yang kita buat selalunya? Itu penting tu, saya nak tahu jawapan tu. Sebab saya nak tahu punca. Kenapa mak lazim tak cukup 6 harakat?
Mak Okey. lazim kalimi. Mak lazim kalimi ke harfi Ustaz? Mak lazim semualah. Kalau sebutnya mak lazim, semuanya 6 harakat. Mak lazim mak mesti ya. Mak mesti wajib. Mesti ya. Apa Haji Din, kalau Haji Din jumpa dalam ayat itu, apa Haji Din nak buat macam mana? Kita baca panjang dengan 6 harakat. Okey, nak pastikan 6 harakat tu macam mana? Nak betul-betul nak puaskan diri kata, okey, sekali saya dah baca mak lazim ni 6 harakat. Apa yang Haji Din buat? Kita mungkin kita baca dengan sabdunya. Okey, Sabdunya. Jadi kita panjangkan dekat-dekat tu mak wajib tu. Macam mak wajib tu kita panjangkan 6 harakat lah. 6 harakat. Okey. Terima kasih kepada jawapan. Okey. Okey, yang lain macam mana? Mungkin dengan jawab tu boleh membantu kita semua. Mungkin selepas ni mak wajib tu kita akan cuba cukupkan 6 harakat. Jadi saya dah cerita sekarang ini, saya perlu buat macam ni sebab saya perhati dalam bacaan kita kadang-kadang memang tak cukup 6 harakat. Bila mak lazim je tak cukup 6 harakat, mungkin alasan kita 6 harakat tu panjang sangat. Jadi kita tak mampu. Jadi itulah saya nak tanya, jawab soalan saya. Kalau jumpa mak lazim selalunya kita buat macam mana? Kita ni lah macam ni misal Zai, ni kira misal Ustaz. Saya teka saja. Macam mak lazim ni kita selalunya kita jumpa dekat Fatihah wala Okey, tak apa. Tapi mungkin okey. Ajar Nafi. Kita standby ambil nafas atau langsungkan sampai 6 harakat. Pasang gas. Okey, itu jawapan yang saya nak, insya-Allah semua letakkan fahaman kita berkenaan dengan mak lazim ataupun hukum-hukum yang lain yang perlu kepada nafas yang panjang. Betul. Saya nak macam itulah. Maksudnya ada sesuatu yang kita buat, bukan kita baca kita terus saja. Asal jumpa je mat dalam bacaan, kita main ratakan, asalkan nampaknya macam ini bacaan mat ni kita panjangkan je tanpa ada persiapan. Sebab mat lazim memang dia nak kena ada persiapan sendiri lebih dari mat-mat yang lain. Maksud di sini, kalaulah dalam ayat yang kita nak baca adanya hukum mak lazim, maka macam Haji Hanafi sebut tadi, buat persiapan. Sebelum nak sampai ke perkataan kalimah yang adanya mak lazim, kita dah cek dah nafas kita yang masih ada ni, yang kita sedang baca ni, kita boleh cek waktu tu cukup tak untuk 6 harakat tu. Itu maknanya persiapan tu. Kalau kita tak cek, kita main langgar je, bila habis dah. Memang dia akan habis separuh jalan, kadang-kadang tak cukup 6 harakat, kadang-kadang di tengah-tengah perkataan pun tergantung bacaan kita terputus habis nafas kita. Ini dia punya skill kita juga ataupun kebijaksanaan kita juga untuk menggunakan nafas yang kita ada. Allah bagi nafas kepada kita tak sama. Ada Allah bagi nafas masya-Allah panjang. Ada Allah bagi nafas sederhana. Macam kita ramai-ramai ni sederhana lah. Dan ada Allah yang bagi nafas yang pendek. Ada yang pendek. Jadi semua yang pendek ke panjang ke, saya rasa tak ada nafas, kalau orang dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah, tak ada yang kurang daripada 6 harakat sebenarnya. Nafas pendek macam mana pun mungkinlah tak ada yang kurang daripada 6 harakat. Kecuali orang tu memang sakit ataupun tak sihat. Mungkin ada masalah kesihatan yang membuat dia nafasnya memang kurang daripada 6 harakat. Tapi dalam keadaan yang normalnya, yang biasanya orang yang sihat ini, saya rasa nafas sependek-pendek nafas mungkin tak kurang daripada 6 harakat. Jadi di sini tak ada alasan yang membolehkan kita mak lazim ini kurang daripada 6 harakat. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat sebelum kita nak sampai ke perkataan yang adanya mak lazim, kita cek diri kita, kita rasa-rasalah nafas yang kita baki lagi ni boleh lepas tak 6 harakat ini. Kalau tak lepas, ini persiapan kita.
Kalau tak lepas, berhentilah sebelum kita nak baca mat lazim tu. Kalimah yang ada mat lazim tu. Berhenti dan patah balik satu huruf ke dua huruf. Lepas tu bacalah mat lazim tu dengan selesanya, dengan panjangnya nafas yang cukup untuk mat lazim yang 6 harakat. Barulah insya-Allah bacaan kita semua bila mat lazimnya kita akan baca dengan tenang dan juga dengan cara yang selesa lah. Cubalah kita ambil contoh. Contoh yang paling mudahnya ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah lah. Kan? Contohnya macam ni. Kalau kita nak habiskan satu ayat itu dengan satu nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Sebelum walad saya dah rasa dah. Nafas-nafas dah makin naik dah sampai sini dah. Dah nak sampai ke halkum dah. Bila nak sampai ke halkum itu macam apa tu? Pernafasan kita dah terangkat tu. Saya akan rasa saya tak lepas ni. Bila saya tak lepas, ghairil maghdubi alaihim yang pertama tu saya dah berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti situ. Kecuali ini kalau ukuran ikut nafas saya lah. Kecuali kalau saya ayat yang ke-6 saya berhenti, saya tarik nafas dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Saya berhenti sekejap, saya tarik nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini nafas saya kenal. Kalau ihdinas siratal mustaqim tu saya berhenti sekejap, lepas tu saya tarik nafas baru, ambil masa dalam 2 saat, saya boleh habiskan ayat yang ke-7 itu dengan satu nafas. Tapi kalau saya tak ambil nafas mustaqim, contohnya ihdinas siratal mustaqim, kan terus sambung kan. Walaupun saya nafas, tapi satu saat je saya nafas. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini saya tak boleh habis. Ini saya kenal nafas saya. Lepas tu kena berhenti alaihim pertama. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah dallin saya itu saya akan terasa tenang, selesa dan rasa macam puas dan cukup nafas. Jadi pengalaman ini ataupun cara ini saya rasa sama je kita semua. Kalau tak cukup nafas, tak tarik nafas betul-betul, lebih selamat berhentilah sebelum mana-mana perkataan yang adanya mat lazim, maka kita berhenti dan kita patah balik dan kita sambung dengan bacaan yang cukup 6 harakat. Dengan cara ini insya-Allah kita tak akan melakukan kesalahan, iaitulah mat lazim kurang daripada 6 harakat. Insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey, sekali-skalanya kita tukar cara sikit. Penerangan dan juga cara saya menyampai ini agak macam berulang-ulang ataupun panjang lebarnya saya syarah ni. Sebenarnya tujuannya macam tadilah. Kita memang antara kita ramai dah kenal hukum-hukum. InsyaAllah akhir kelas nanti kita akan ambil ayat, potongan ayat yang kita baca dan tengoklah qari-qari'ah kita, masya-Allah hebatnya, keluarkan hukum dengan jelas, nyatanya satu persatunya. Tapi bila baca ada yang tertukar, ada yang tertinggal, ada yang terkurang hukum-hukum itu. Itu dalam proses lah insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah cara malam ni saya terangkan di sini, saya tekankan di sini mak lazimnya dan kiaslah hukum-hukum yang lain. Kalau kita dah kenal mak wajib, pastikan jangan kurang 4 harakat. Kalau kita dah kenal mak jaiz, pastikan jangan kurang 4 harakat juga ikut qiraah kita. Kalau kenal mak asli, jangan lebih 2 harakat, jangan kurang 2 harakat. Jangan kurang 2 harakat pun penting juga. Kadang-kadang kurang mak asli pun kurang, tak cukup 2 harakat. Dan kadang-kadang terlebih 2 harakat. Jadi itu semuanya kita nak kena letakkan setiap hukum di tempatnya waktu kita membaca Al-Quran. Okey. Kita cuba cerita sikit mak lazim macam mana. Mak lazim 6 harakat. Mak lazim terbahagi kepada 2, kalimi dan harfi. Yang dalam kalimah dan yang dalam huruf. Mak lazim kalimi dan mak lazim harfi pula terbagi juga kepada 2, mutsaqqal, mukhaffaf.
Yang tebal, yang nipis. Ataupun yang berat, yang ringan. Itu maksudnya lah. Okey, kalau kita mulakan dengan mad lazim kalimi mutsaqqal, mad lazim kalimi mutsaqqal, iaitulah mad lazim yang dalam bentuk perkataan dan mutsaqqal, berat. Istilah berat di sini senang ceritanya ada sabdu lah. Kan? Ada sabdu. Okey, jadi bacaannya 6 harakat. Semua mad lazim 6 harakat. Bila 6 harakat macam tadilah, jaga-jaga sebab 6 harakat perlu kepada nafas yang panjang. Okey, contohnya macam mana kita nak kenal? Selain pada waradhdallin. Waladhdallin. Selain Selain pada waladhdallin. tu musaqqal lah. Musaqqal macam alif lam mim. Boleh tak? Try saja. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ataupun asad. Sorry. Siapa? Belum. Haji Din belum. Haji Syarif. Al-Haqqah. Okey. Al-Haqqah. Saya balik. Saya pula. Dalwat. Boleh tak? Haji Din. Saya. Mak apa tu? Kalimi musaqqal. Mak lazim kalimi musaqqal. Boleh tak? Haji Din boleh pergi. tak? Haji Din pergi Pulau Ubin dah balik belum? Dah sampai. Ingat masih kat pulau lagi. Orang dah ke darat. Mana saya tahu mesti ada ejen kasih sampau. Mesti ada ejen sampaikan ni. Okey. Itu lain tu. Itu cerita lain tu. Okey, Al-Haqqah Haji Syarif betul. Okey, macam mana Haji Syarif kenal? Dia lepas apa ada alif tu ada umbak, lepas tu ada sabdu. Lepas tanda mat ombak tu ada huruf bersabdu kan? Huruf bersabdu. Itu pecahan yang mudah lah. Pecahan yang mudah. Tadi pagi kita baca dah mana dah lupa. Kita ada dapat dah. Semalam pun ada, ini hari pun ada. Insya-Allah. Okey. Jadi untuk senang kita nak kenal kalimi mutsaqqal Haji Din, maknanya dalam kalimah perkataan, bentuknya perkataan. Dan untuk senang kita nak kenal, perkataan itu ada huruf mad. Di atas huruf mad itu ada tanda mad. Tanda mad macam ombak tu. Lepas tu, selepas tanda mad tu, huruf ada sabdu. Itu pecahan untuk mad lazim kalimi mutsaqqal. Bila ada macam tu dalam ayat yang kita nak baca, jaga-jaga dan siap-siaplah dengan nafas yang cukup untuk berikan 6 harakat sepenuhnya kepada perkataan tersebut sebab hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal. Okey, contoh lagi. Satu lagi. Wala jan. Boleh tak? Okey, macam mana Abang Is dia letak nama Abang Is, kita panggil Abang Is lah. Abang Is macam mana kenalnya? Itu mad lazim. Ada itulah, ada di atas mat tu ada macam ombak. Lepas tu ada sabdu, Ustaz. Di atas mat tu ada ombak. Di atas huruf mat. Tanda macam ombak. Lepas tu ada sabdu. Huruf yang bersabdu. Yes. Bersabdu. Dan itu dia ada tambah lagi hukum. Nun bersabdu bila wakaf pun tetap kena wajibul ghunnah juga. Okey, betul. Itulah mad lazim kalimi mutsaqqal yang kita kena baca 6 harakat. Okey. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Lazim 6 harakat, kalimi kalimah dalam bentuk perkataan, mukhaffaf yang ringan, yang tak ada sabdu. Siapa ingat contohnya? Huruf boleh tak Ustaz? Permulaan huruf. Belum lagi, ini bahagian saya dah terangkan. Ini bahagian mad lazim perkataan yang bentuk kalimah, bukan huruf lepas tu dia mukhaffaf yang tak ada sabdu. Cari susah Ustaz dalam ni. Okey, insya-Allah senang kalau boleh bezakan insya-Allah. Siapa ingat contoh? Beberapa hari yang lepas ni kita dapat banyak 2-3 tempat ada. Ya, insya-Allah beberapa hari kita akan jumpa lagi insya-Allah.
Kita baca ada dua Ustaz dekat surah Yunus Ustaz. Jidin dengar tu. Ya, saya tahu. Surah Yunus. Tadi pagi Surah Yunus. Ah, Surah Yunus ayat 51 dan 91. Masya-Allah. Page berapa tu? Page berapa? Ayat 51 dan ayat 91. Kita ingat macam tu je. Untuk kita nak bezakan antara mukhaffaf dan muthaqqal. Muthaqqal selepas tanda mat tu ada huruf sabdu. Yang mukhaffaf pula, kali ni mukhaffaf pula hanya dua tempat sahaja. Dua contoh sahaja dalam Al-Quran. Dalam satu surah sahaja, surah Yunus, ayat 51, ayat 91. Dan perkataannya perkataan yang sama je. Iaitulah Al-ana. Betul. Ingat macam tu, insya-Allah kita akan cepat cari dan jumpa dan kita boleh bezakan. Tak ada apa-apa kita jumpa Ustaz dalam kitab ni. Itulah kalau kita tak perlu, kalau kita tak nak ini dia jumpa je. Kalau kita nak sebut dia lari kan. Okey, al-ana ini dua kali diulang, berulang disebutkan dalam Al-Quran ataupun kita akan baca dalam Al-Quran hanya dua tempat sahaja dalam surah Yunus, perkataan yang sama. Ayat 51 91 al-ana. Kalau kita tengok kepada contoh pun dia punya kedudukan perkataan itu, okey saya share di sini lah. Mungkin ada yang nak tengok. Kedudukan perkataan itu memang ada tanda mat dan tak ada sabdu. Dia tak sama dengan kalimi tu. Tengok di sini. Dia ada tanda mat tapi tak ada sabdu. Ini yang namanya mukhaffaf, ringan Ni al-ana. Dia ada hamzah Ustaz Tapi hamzah ni bukannya hamzah sebabnya mat. Dia hamzah ni memang dalam perkataan ini memang adanya hamzah yang asal. Hamzah qat'i, hamzah qata', bukannya hamzah yang sebabnya mat. Ini kita tak boleh katakan lam mati bertemu dengan hamzah maka jadinya huruf hukum mat lazim kalimi mukhaffaf, tidak. Di sini kita istilahkan macam ni je. Mat lazim kalimi mukhaffaf hanya dua perkataan ini habis. Kita tak akan bertukar-tukar lagi dengan contoh-contoh yang lain, insya-Allah. Apa tu saya cakap ni? Ma'azim apa? Ma'azim kalimi mutaqqal. Yang waladdallin al-haqqah jan. Saya cakap jumpa apa? Jumpa dua perkara. Dia tak ada jumpa. Kalau pecaman untuk kalimi mutaqqal seperti mana kita terangkan tadi, tanda mat selepasnya huruf ada sabdu. Okey. Untuk kalimi mutaqqal. Itu mutaqqal. Yang mukhaffaf pula tak perlu jumpa. Kita kena ingat dua tempat saja dalam surah Yunus, iaitu perkataan al-ana pada ayat 51 91. Jadi ilmu tajwid ni selain daripada kita faham dan kita kenal, dia nak juga walaupun sedikit kena ingat juga. Kena simpan juga dalam ingatan kita. Contoh huruf, kadang-kadang kaedah-kaedah tertentu. Ini untuk kita orang awam nak menguasai ilmu tajwid, sekurang-kurangnya tak boleh dan tak terlepas kita dari menghafal. Mesti kena hafal walaupun sedikit. Ingatlah, bila kita nak bercerita, bila kita nak mencari, kita ingatlah apa ni cerita-cerita tadi. Huruf-hurufnya, kaedah-kaedahnya, kan, contoh-contohnya. Sedaya upaya kita lah. Sebab itu saya selalu sebut di sini, semungkin kita. Kita cobalah, semungkin kita, masya-Allah ada yang berusaha, insya-Allah dapatlah lebih sikit daripada yang usaha juga tapi tak bersungguh. Usaha hadir kelas tu kira usaha dah tu. Tapi bila usaha dan ada kesungguhannya, ada catatannya, ada membaca bukunya, ada bersembang-sembang dengan kawannya, insya-Allah dengan cara tu kita akan dapat lebih sikit dengan yang lain, insya-Allah. Boleh nampak sebenarnya qari-qari cemerlang kita, qari'ah-qari'ah kita yang bersungguh, nampak ada lebih banding dengan yang lain. Jadi yang lain pun mesti nak kena ada bersungguhnya, insya-Allah. Sebab bila tak bersungguh tahun ini, tahun depan, 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, mungkin kita akan dapat lebih sikit je. Kita tak dapat lebih banyak. Tapi kalau yang bersungguh, mungkin tak sampai setahun dah akan nampak dia dapat banyak. Dia dapat macam lebih daripada yang lain. Dan ada antara kita dah boleh mengajar pun, masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terus habis tadi mak lazim kalimi mutaqqal.
mak Ustaz, lazim. Ya. Ustaz, boleh tak kita cakap kalimi mukafaf kita bertubuh huruf mat dengan huruf bersukun. Ada sukun kat situ. Ya, betul. Boleh sukun, tapi yang lazim kalimi mutaqqal pun sukun juga. Oh. Sebab itu saya sebut tadi mat lazim ini sebabnya sukun. Lazim kalimi mutaqqal mukhaffaf, harfi mutaqqal mukhaffaf, semua sukun. Adakah Ustaz dia kata sukun asli Ustaz? Sukun asli, sukun aridi, sukun batang, dia sukun juga. Tapi jadi kita istilahnya confuse lah. Jadi bab sukun dia memang sukun. Kalau kata kita nak kata huruf mat bertemu dengan sukun asli, mat sukun arid. Jadi pening. Banyak lagi istilah-istilah yang kita nak kena masukkan. Dia bertanda sukun asli. Itu Dia macam macam ni, kalau kita nak cari kepada petandanya, saya takutnya nanti banyak benda lagi yang kita nak kena beza-bezakan tanda lain. Sebab yang ini memang dah dimudahkan. Dalam satu Al-Quran 30 juzuk, beribu-ribu ayat, hanya 2 tempat ini sahaja mat lazim kalimi mukhaffaf. Lebih baik kita ingat macam ni, seperti mana disebutkan di mana-mana kitab tajwid memang disebutkan macam ni. 2 contoh sahaja untuk mat lazim kalimi mukhaffaf di dalam semua Al-Quran. Jadi lebih baik kita ingat macam ni, kalimah al-ana hanya untuk mat lazim kalimi mukhaffaf, 2 tempat sahaja di dalam surah Yunus. Itu kita ingat macam tu lebih baik daripada kita ingat huruf mat bertemu dengan huruf sukun. Jadi nanti banyak lagi huruf mat bertemu dengan huruf sukun, bukan lazim, kita pun confuse. Ini pun bertemu dengan sukun juga, tapi bukannya mat lazim. Jadi hanya 2 kalimah ini sahaja untuk mat lazim kalimi mukhaffaf. DP page berapa Ustaz Yunus? Ini nanti saya nak tarik besok. Kita ada page apa boleh bantu? Page 214 dan 219. Page 214 dan 219. Baru dia sound. 214 219. Rakyat 51 dengan 91. Terima kasih. Terima kasih kepada Abu Bakar. Saya dah tahu dia mesti kena tangkap ni. Okey, alhamdulillah kita habiskan sebelum kita masuk tajuk baru. Okey, mat lazim harfi pula. Mat lazim tadi kita dah selesai kalimi yang perkataan, sekarang ni yang harfi, yang huruf. Huruf ini confuse sikit, kita beri perhatian lebih sikit. Bab huruf ini kita nak kenal yang mana lazim harfi mutaqqal, yang mana lazim harfi mukhaffaf. Jadi mat lazim harfi ini semuanya berlaku pada awal surah sahaja. Awal surah pula yang hurufnya muqatta'ah, yang hurufnya dibaca sebiji. Dalam Al-Quran ada surah-surah dimulakan dengan huruf muqatta'ah yang dibacakan sebiji huruf, bukannya ikut baris. Dinamakan huruf muqatta'ah. Muqatta'ah maknanya terpotong-potong, baca ikut potongan huruf itu. Okey. Huruf ganjil Huruf abjadiyah, huruf alif ba jim dal, ataupun huruf arabiyah, huruf Arab, huruf bahasa Al-Quran. Kita baca alif ba ta ta jim ha, itu huruf abjad. Kita kena baca sebiji-sebiji gitu. Okey. Jadi dalam banyak-banyak huruf muqatta'ah itu ada mat harfi mutaqqal dan ada mat harfi mukhaffaf. Pentingkah kita bezakan kedua-duanya? Katanya mat lazim tu semua 6 harakat. Ya, penting. Kena bezakan juga antara harfi mutaqqal dengan harfi mukhaffaf. Kita tak boleh pukul sama rata asalkan lazim 6 tidak. Untuk mat harfi mutaqqal, mat lazim harfi mutaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, ada faedahnya kalau kita boleh bezakan. Siapa ingat faedahnya? Pecah-pecahkan Ustaz kalau bila bezakan apa faedahnya? Okey, soalan saya dulu aja, Din. Apakah faedah dan gunanya kita tahu beza antara ini harfi mutaqqal, ini harfi mukhaffaf dalam huruf-huruf muqatta'ah tu? Apakah faedahnya? Faedah ada contoh harfi mukhaffaf
pun sebelah dia lihat harfi musaqqal. Siapa boleh jawab, siapa yang nak Muhaffaf mencuba? ni yang single biasa yang single. Tak semestinya singlenya. Nun. Tak semestinya. Ada yang bersama-sama pun mukhaffaf juga. Ini kadang-kadang yang tak komplit kita, yang dalam kitab memang komplit Fokus saja Din, itu yang tak jadi komplit tu. Sebab okey, apa faedahnya? Belum jawab lagi. Insya-Allah. Ada pun jenis huruf rahsia Ustaz. Huruf rahsia dia panggil Bukan. Bukan juga. Belum lagi. Rahsia kita belum belajar lah. Rahsia belum belajar. Malam ni memang nak kena jawab sikit. Kalau tidak kita lupa. Dengung. Apa dia? Dia dengung. Terima kasih Sufyan. Masya-Allah. Lama tak nampak Sufyan timbul. Masya-Allah. Okey, kita ada 6 harakat. Kita ada pun mesej di sini. 6 harakat yang ada tanda mat di atas huruf, 2 harakat yang tidak ada tanda mat. Okey, jawapan yang sama dengan saudara Sufyan kita. Faedahnya iaitulah bila kita boleh beza, terima kasih kepada Hajah yang share dalam mesej. Faedahnya, gunanya bila kita boleh beza antara mad lazim harfi mutsaqqal dan mukhaffaf. Yang mukhaffaf kita baca 6 harakat, lepas tu kita pindah kepada huruf yang berikutnya tanpa apa-apa. Kita pindah macam gitu je. Tapi yang mutsaqqal, kita baca 6 harakat, kita nak pindah kepada yang berikutnya, kita kena dengung lagi 2 harakat. Okey. Ada lagi dengung 2 harakat. Tapi dia tak semua. Ada yang bukan yang mutsaqqal pun kena dengung. Tapi yang mutsaqqal, harfi mutsaqqal, confirm kena dengung 2 harakat. Sebab apa? Harfi mutsaqqalnya, sementara kita nak pindah kepada huruf yang berikutnya, dia ada idgham di situ. Dia ada hukum idgham. Ini kita tahu faedah dulu, baru kita pergi satu-satu. Itu faedahnya. Jadi kalau bagi orang yang tak boleh beza pada awal-awal surah Muqatta'ah ni, mana satu mutsaqqal, mana satu mukhaffaf, mungkin dengung antara 2 huruf itu ditinggalkan, tak didengungkan. Sebab di situ kita tak nampak ada idgham, ada hukum idgham di celah-celah huruf tu. Kita masuk tengok mad lazim harfi mutsaqqal. Contohnya, kita ambil contohnya alif lam mim. Boleh tengok di skrin ni, saya boleh tulis alif lam mim. Lam gitu. Alif. Okey, sorry. Teruk sangat tulis. Okey, alif kita kena baca sebiji gini. Lepas tu lam. Lepas tu mim. Okey, kita baca alif. Lam mati, mim mati, mim bawah. Di sini. Mim di sini bertemu dengan mim, hukumnya idgham mislain atau mutamathilain. Idgham mutamathilain saghir. Jadi di sinilah kita lam ni dah 6 harakat mad lazim harfi mutsaqqal. Untuk nak pindah kepada mim, huruf yang ketiga ni, alif lam mim ni huruf yang ketiga, kita nak pindah kepada mim ni, kita kena dengung 2 harakat di sini. Lam mim. Jadi bila kita kenal lam ni, huruf lam ni hukumnya mad lazim harfi mutsaqqal, maka kita tak panjang, kita bukan sekadar panjang lam saja. Sebelum nak sebut mim, kita ada 2 harakat lagi sini. Ada plus 2 harakat lagi sini, dengung untuk mim masuk ke dalam mim. Ininya faedah kita tahu. Mim ya mim. Alif. Lepas tu bila mim yang last kali ni, ini tak perlulah kita nak masukkan ke mana-mana sebab dia dah habis kan. Ini cukup dengan 6 harakat. Tapi yang tengah-tengah ni lam ni, ini penting untuknya kita kenal dan bezakan antara mutsaqqal dan mukhaffaf. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tasim mim. Ini soalan khas untuk Ajidin. Okey, yang mana mad lazim kalimi mutsaqqal dalam contoh tasim mim.
To sin. Okey. Jawapannya? To nanti To alif ah. To sin. Okey, to tu berapa harakat? Mana ada? Ni tu ni dia dekat skrin ni kecil sangat nanti dia. Okey, saya usahakan. Okey. To ni 2 harakat Ustaz. To sin. Jadi sin ni sin tak salah. Sin ya nun. Sin ya nun. Sin ya nun. Sin Jidin, soalan saya ringkas je. Dalam 3 huruf ta dengan sin dengan mim, yang mana satu mak lazim kalimi muthaqqal? Sin dia. Sin je. Ya. Mim? Mim to sin. Mim pun sama. Mim pun sama juga. Muthaqqal juga. Muthaqqal dia. Banyak ya. To boleh tak muthaqqal? To tak boleh. To mak asli. Tak boleh tak. To 2 harakat aja. Okey, yang jawab dalam mesej jangan terpengaruh dengan jawapan Haji Din. Alamak. Tak laku lah. Haji Din dia kadang cerita dia nak buka minda kita, nak bagi kita nampaklah pergi jelas. Kalau salah betul-betul salah. Kalau betul. Tapi good try Ustaz. Good try insya-Allah. Yang mim ada sapu Ustaz Yang mim ada sapu, yang sin ada mati. Jadi sini tak dia jangan mim dekat sin Ustaz. Okey. Sin dengan mim. Okey, sekarang ni soalan kita kembali kepada soalan. Soalan adalah antara ta, sin dan mim yang mana satu mak lazim kalimi mak lazim harfi mukhaffaf. Saya confirm sin. Okey. Confirmnya sin. Mim tidak. Min I think sin. Min tak ada ni apa? Tak ada harakat apa? Tak ada harakat. Maksudnya tak ada tanda. Tak ada tanda. Okey, kalau saya tandakan? Tandakan bunyi tengoklah tanda apa dah biar. Okey, saya tandakan. Okey, sin saya tandakan ada tanda mat. Okey. Mim pun ada tanda mat. Kalau tanda mat ni dah confirm mat kalim mustaqal lah. Kalimi pula. Kalimi kita dah selesai dah habis dah. Dah tutup kedai dah. Harfi mustaqal. Oh, disebabkan tanda ni ada ni. Banyak nama harakat. Okey, tak apalah. Terima kasih Haji Din. Dia kongsikan ilmunya yang hebat insya-Allah. Okey, jadi kembali kepada faham kita. Apa yang kita faham? Untuk mad lazim harfi muthaqqal, pastikan selepasnya panjang 6 harakat, dia tak cukup 6 harakat. Dia kena ada idgham selepasnya. Barulah itu mad lazim harfi muthaqqal. Dia 6 harakat plus idgham ke huruf yang berikutnya. Jadi kita tengok di sini, kita pecahkan ta, betul, 2 harakat. Sin, memang sin, ya, nun. Lepas tu huruf yang ketiga mim. Okey, sebenarnya di sini tanda mad. Ini tanda mad 6 harakat. Tanda mad ni adalah 6 harakat. Tapi yang sin ini pula dia bukan sekadar 6 harakat. Bukan sekadar 6 harakat di sini. Dia ada pula nun bertemu dengan mim. Jadinya idgham ma'al gunnah. Dia ada 2 harakat pula di sini. Bila ada 2 harakat di sini, 6 harakat campur dengan dengung idgham di sini, yang sin ini konformnya mak lazim harfi muthaqqal. Jawapan Haji Din betul. Tapi yang mim ni, walaupun ada tanda mat, walaupun kita boleh 6 harakat, tapi dia dah tak ada idgham selepasnya. Dia tak ada dah nak jumpa dengan mana-mana huruf. Jadi mim ini tak boleh jadi mak lazim harfi muthaqqal. Dia jadi mukhaffaf. 2 harakat je Ustaz. 6. Dia 6 harakat. Tapi dia yang ringan, bukan yang tebal. Bukan yang sabdu. Jadi bacaan kita qasim mim. 2 harakat tu nak idgham tu. Nun mati bertemu dengan mim. Jadi dalam Al-Quran memang tak ada nun mati. Dia tak tulis nun mati sin ya nun, dia tak tulis gitu. Dia tulis huruf sin ya, tapi bacaan kita sebab kita nak kena baca sebiji-sebiji. Jadi kita nak ambil kira yang kita baca tu memang ada nun mati bertemu dengan mim. Itunya yang namanya idgham. Idgham yang di dalam
huruf muqatta'ah. Okey. Oh, Okey, ini saya tahu yang last ni mim ya min, Ustaz tu mim ya. Ini Mim betul-betul ya lain-lain ya. pulau ni, betul-betul lain-lain pulau ni. Tak apalah, tak apalah. Okey. Jadi penting juga, kan? Penting bila kita dah boleh beza, oh ini mutaqqal, oh ini mukhaffaf. Jadi bacaan kita pun masya-Allah tersusun. Dengung panjangnya cukup 6 harakat. Lepas panjang tu ada pula dengung. Macam saudara Sufian sebut tadi, ada dengung pula, bukan yang sekadar panjang, kena dengung. Itu nak kena jaga betul-betul. Bila kita baca je huruf surah-surah yang ada huruf muqatta'ah tu, jaga betul-betul. Dia bukan sekadar panjang. Kalau ada dengung di situ, kena dengung. Yang ikhfa pun kena dengung 2 harakat. Tak semestinya idgham, ada hurufnya ikhfa, dengung huruf 2 harakat. Tapi yang untuk mak lazim harfi mutaqqal, dia hanya yang dengung idgham sahaja. Yang ikhfa itu tak dinamakan mutaqqal, mukhaffaf. Yang idgham, yang ikhfa tu mukhaffaf. Nanti kita jumpa contohnya lepas ni insya-Allah. Okey, jelas Mak lazim harfi mutaqqal 6 harakat campur dengan 2 harakat idgham. Okey, mak lazim harfi mukhaffaf pula selain daripada contoh untuk mak lazim harfi mutaqqal, maka untuk mukhaffaf lah. Senang je. Mana-mana huruf muqatta'ah di awal surah yang dibaca sebiji-sebiji itu, kalaulah kita baca dengan kadar 6 harakat, kalaulah contoh itu, huruf itu bukannya mak lazim harfi mutaqqal, maka mukhaffaf lah dia. Mak lazim harfi mukhaffaf lah. Kita tengok mak lazim harfi mukhaffaf tu banyak dalam Al-Quran. Okey, tengok di sini. Huruf yang single yang Haji Din sebut tadi, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ini semua huruf untuk mak lazim harfi mukhaffaf. Contohnya dalam surah apa? Mula dengan alif lam ra, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, alif lam ra. Okey, lepas pada lam itu dia tak ada dengung idgham, maka ini mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, dalam kaf ha ya ain sad. Okey, untuk kita ingat sama-sama, boleh tak kita keluarkan satu huruf kita bagi hukum satu huruf dalam kaf ha ya ain sad, hukumnya apa? Siapa nak cuba? Kaf ya ain sad. Siapa boleh cuba? Okey, kita tanya satu-satu lah, senang. Kaf hukumnya apa? Kaf alif fa. Kaf saja. Hukum ni mak lazim Ustaz. Mak lazim apa? Mak lazim harfi. Harfi apa? Mukhaffaf. Okey, Haji Din cukup Haji Din. Haji Din dah jawab betul dah. Dapat 10 markah. Okey. Alhamdulillah. Pada kosong Ustaz. Okey. Okey, Haji Din dia dah champion dah. Okey, kaf dah selesai. Ha pula. Orang lain pula. Ini lagi senang. Okey. Huruf apa? Hukumnya apa? Bagi orang yang dapat markah pula Haji Din. Saya. Boleh. Okey. Kita bagi 5 saat. Orang lain tak jawab. Ini lagi senang. Haji Din ambil lagi. Hukumnya apa? Siapa saya? Hukum mat asli. Mat asli. Betul. Okey, kaf dah selesai, dah selesai. Okey, ya pula. Lagi senang. Apa dia? Lagi senang. Apa dia? Sebab senang tu lah semua tak nak jawab. Okey, Haji Din jawab Haji Din. Mak asli juga. Mak asli juga. Kenapa mak asli? Ya alif. Kenapa mat asli? 2 harakat dah kita baca. Kenapa? Dia nak jawab sangat kan? Okey, jawab sekarang. Kenapa? Mak asli dah. Siapa boleh jawab? Ini soalan ni ramai yang boleh jawab ni. Kenapa dengan ya mad asli? Kenapa dia kan sama juga duduk di awal surah muqatta'ah? Tiba-tiba tak sama hukumnya. Kenapa dia tak dapat status lazim, mak lazim? Dia dapat mak asli je.
2 harakat je, dia tak dapat 6 pun. Dapat 6 Siapa boleh jawab? Dia tak ada tanda tu tak? Okey, itu dapat separuh markah. Belum cukup. Betul, dia memang tak ada tanda sebab dia mat asli, dia tak adalah tanda mat panjang. Sebab tanda mat itu diletakkan untuk hukum mat yang lebih daripada 2 harakat. Betul, itu salah satu tandanya yang ha ya ini bukannya panjang 6 harakat. Tapi kenapa ha dengan ya ini tak dapat 6 harakat seperti kawan-kawan yang lain? Kaf dapat 6, ain dapat 6, sad dapat 6 contohnya. Sebab dia 2 huruf aja. Ha, alif, ya, alif. Ya, sebab dia hanya dibaca 2 huruf. Kalau kita perhati, ini kita tambah sikit untuk kita semua. Kalau kita perhati, huruf-huruf yang baca 6 harakat sama ada harfi muhtaqal ataupun mukhaffaf, kita kalau perhati dia baca 3 huruf. Contohnya kaf. Kaf maknanya cukup untuk kalau kita tengok pada rupanya dia macam ma'arif sukun lah. Kaf kan? Ada huruf mad dan ada huruf berbaris mati. Berbaris mati untuk kita berhenti. Kaf. Macam mim. 3 huruf juga. Binaan perkataan ini 3 huruf. Qad. Itu 3 huruf juga. Tapi datang ha, baca ha saja. 2 huruf je. Ya pula, ya saja. 2 huruf. Jadi dia nak panjang 6 harakat. Itulah puncanya. Dia tak boleh jadi 6 harakat. Sebab dibacakan hanya 2 huruf. Tak dibacakan 3 huruf. Dia ada 5 beradik ni. Dia ada ta, ha, ya, ha, ra. Ra satu lagi. Dia ada ra. 5 beradik, 5 huruf ni. 5 huruf muqatta'ah ini tak diberi kelayakan untuk dipanjang 6 harakat. Hanya 2 harakat sebab apa? Memang datangnya diturunkan begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakan hanya 2 huruf, tak dibacakan 3 huruf. Yang mad lazim harfi yang lain semua bacanya 3 huruf. Sebab itu dia cukup syarat untuk dipanjangkan lebih daripada 2 harakat. Yang jawab dalam ruang chat ni betul, sebab dia memang berjumpa dia seolah-olah mad asli saja pada zahirnya. Tapi kalau nak ceritakan lebih jelas jawapannya iaitulah huruf ini dibaca hanya 2 huruf bukannya 3 huruf. Itu jawapan yang lebih lengkap kalau kita nak bagi sebab kenapa 5 huruf ini dibaca hanya mad asli saja. Okey, insya-Allah jelas. Okey, ha ya ain. Ain kita baca berapa harakat? Dia boleh 4 atau 6 saya. Boleh tak? Okey, kita 4 6 tu kita dah pergi jauh tu. Kita dah pergi maknanya kita dah campur dengan qiraah lain, tariqah lain. Kita ambil yang biasa dulu. 6. Dia memang dia tergolong dalam golongan mad lazim harfi mukhaffaf. Ain sad. Antara ain dengan sad ada dengung tak? Ada. Ain sad. Ada. Ain ya nun. Ain. Nun bertemu dengan sad. Hukumnya apa? Belakang tu ada kalah. Nun mati bertemu dengan sad hukumnya apa? Hukumnya mat sama juga. Mat lazim. Nun mati bertemu dengan sad, Ajidin. Nun mati bertemu dengan sad. Sad itu hurufnya 15. Sad itu izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar hakiki. Izhar hakiki. Izhar kan baca dengan terang dan jelas. Saya sengaja buat salah pasal nak dengar Ustaz. Saya punya guru punya suara. Tak apalah, bagi orang ngantuk tu terketawa sikit. Tersenyum sikit. Ikhfa hakiki aja, Din. Ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki hukumnya dengung 2 harakat. Ain 6 harakat. Lepas tu nun mati bertemu dengan sad, kena dengung. Ain sa dia kena ada ikhfa di situ. Ada sad itu pun mad lazim harfi mukhaffaf.
Okey, jadi selesailah untuk mad lazim harfi mukhaffaf. Dan saya rasa cukuplah untuk merajaah kita pada malam ini dan kita nak masuk kepada tajuk baru sikit-sikit je. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan mad lazim sebelum kita masuk tajuk baru sikit? Saya nampak adik-adik dah mengantuk Ustaz dengar lagu ni. Tak apa, dia mengantuk mata je. Apa tu hati dia bersama kita insya-Allah. Kacau je Jidin ni. Dia mengantuk tapi dia sama pulau. Haji dia lain-lain pulau. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, insya-Allah kita masuk tajuk baru kita. Masya-Allah minggu lepas last kita bincang bab makharijul huruf, bab tempat-tempat keluarnya huruf kita dah kenal, masya-Allah semua kenal. Kita ada berapa huruf dah Al-Quran? 28, 29 huruf. 29 huruf kita kenal semua di mana tempat keluarnya, ada keluar dari lidah, ada keluar dari hidung, ada keluar dari mulut, ada keluar dari halqum, kan? Kita dah kenal semua dah. Selesai dah. Jadi tinggal lagi waktu kita nak baca tu, keluarlah tempat yang keluar yang betul-betul. Jangan tersalah keluar nanti dia bunyi sengau ataupun bunyi lain huruf, itu bahayanya. Okey, malam ni insya-Allah kita akan mula sedikit saja mukadimah sebagai mukadimah. Kita juga nak kena kenal juga selain daripada tempat keluarnya huruf, dia tak boleh pisahkan tempat keluar dengan sifat. Tempat keluar dengan sifat. Dan saya selalu sebut, bab tempat keluar makharijul huruf ini memang payah sikit. Bagi pendengar yang baru nak kenal tajwid, tahankan diri. Sabar, walaupun kadang-kadang macam faham tak faham, buat faham dulu, tak apa. Biasakan dengar sebab satu masa nanti bila kita dah mendalam tajwid asas dengung dan mad, kita akan sampai juga ke tempat keluar. Bahkan tempat keluar huruf dan sifat huruf ni antara tajuk yang lebih penting daripada dengung. Dengung kalau tak dengung dia hanya okey, tak cukup kadar dengung. Dia tak memberi kesan kepada bacaan. Tapi tempat keluar, bila tak betul tempat keluarnya, dia boleh merosakkan makna, boleh berubahnya huruf. Sifat pun sama. Sifat tebal dan nipis, tak kena gayanya, dia kadang-kadang boleh berubah bunyi itu, boleh berubahkan makna. Itu bahaya. Tapi nak buat macam mana? Untuk kita nak tahu tempat keluar itu memang susah. Kan? 28 huruf ni kita nak kena bahagikan kepada 5 tempat keluar. Dan setiap tempat keluar tu dia ada bahagian-bahagian dia pula. Huruf-hurufnya kita nak kena agih-agih-agihkan. Itu yang buat pening kepala. Tambah pula sifat ni. Sifat yang kita nak belajar ni, dia lagi berat berbanding dengan tempat keluar. Tempat keluar kita boleh tunjuk gambar. Okey, di sini nampak tak halkumnya? Di sinilah keluarnya huruf-huruf halkum. Nampak tak lidah ni? Di sinilah tempat keluarnya huruf-huruf lidah. Tapi sifat kita tak boleh cerita. Tak boleh tunjuk macam mana. Cuma kita hanya boleh bagi gambaran saja. Dia macam susah lah. Tapi nak tak nak, biarlah susah awalnya, akhir-akhir insya-Allah mintalah doa banyak-banyak, Allah beri kefahaman secepatnya, dan bila kita dapat menguasai makna sifat, ilmu sifat huruf ini, tahu betul-betul sifatnya, maka insya-Allah dalam baca Al-Quran sangat-sangat membantu supaya bacaan kita lebih sempurna, sebutan itu lebih jelas, dan sifat-sifat huruf itu lebih sempurna. Maksudnya yang tebal-tebal, yang nipis-nipis, yang kuat-kuat, yang perlahan-perlahan, yang ada sifat-sifat tambahan pun kita bagi sifat secukupnya, barulah huruf itu terbentuk dengan huruf yang sejati, bukannya dah campur-campur dengan huruf lain. Itu matlamat kita nak belajar sifat. Tapi saya pesan daripada awal-awal lagi, memang dia akan bukan membosan, takutnya kita tak faham, asyik blur je, asyik tak nampak je, nanti kita akan macam lemah semangat. Tak apa, bersabar dulu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan dan juga beri kefahaman untuk kita semua insyaAllah. Okey, mukadimah saya untuk sifatul huruf ini, saya nak cerita di sini sifatul huruf, apa pentingnya kita belajar sifatul huruf. Penting ataupun tidak. Seperti mana saya sebut tadi, memang antara yang terpenting. Dalam bab tajwid ini, kalau setengah-setengah kitab tajwid yang betul-betul nak ajar kita supaya bacaan kita cepat, baik dan selamat, dia akan mulakan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf dulu. Sebelum kita nak kenal dengung, sebelum kita nak kenal mat-mat ni, segala mat-mat, macam-macam mat kita kenal ni, kan?
Dia akan perkenalkan dulu mana tempat keluar huruf, apakah sifat-sifatnya, barulah kita pergi dengung ke, tak dengung ke, panjang ke, tak panjang ke. Itu kedudukan sifat dan makharij. Tapi disebabkan dua perkara ini berat, kadang-kadang kita kita belakangkan, kita kemudiankan, kita mulakan dengan yang mudah-mudah dulu. Macam kita lah. Kelas kita ni kita mula dengan yang mudah dulu supaya hati kita betul-betul bersedia, diri kita betul-betul bersedia dan kita akan belajarlah. Saya anggap kita ni dah mula dari awal kelas. Kalau siri kita dalam rakaman YouTube, kalau kiraan berapa kali kita buat kelas, malam ni kali yang ke-43. Kelas kita kali yang 43. Dari awal kita buat kelas sampai malam ni, kita dah sampai kali yang ke-43, minggu yang 43, insya-Allah. Jadi saya rasa dah bersedia kot untuk kita kenal dan juga dengarlah sifatul huruf. Bagi saya pula, saya tak akan hurai lebih-lebih sifatul huruf. Saya akan pilih sifat-sifat yang penting saja, yang ada kait rapat dengan bahayanya kalau tak sempurna sifat huruf ini boleh membawa kepada berubah makna, bertukar huruf. Itu kita akan tekankan sifat-sifat itu. Kita tak nak masuk mendalam sangat dalam bab sifat huruf secara semuanya, insya-Allah. Okey, jadi itulah antara faedahnya, kita boleh membezakan antara sifat-sifat selain daripada kita kenal tempat keluar huruf itu, kita juga boleh bezakan yang mana tebal, yang mana nipis, yang mana ada sifat-sifat tersendiri, yang mana ada sifat-sifat tambahan. Itu je. Itu yang boleh membawa bacaan kita, membuat bacaan kita itu sempurna ataupun tidak, fasih ataupun tidak, seperti mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Dia akan ambil nilai besarnya bab sifat dan bab makhraj ini. Okey. Jadi kalau kita nak dari segi sifat pula, dia ada dua perkara. Dari segi nafas kita, panjang nafas kita, jarayanun nafs, dan juga suara kita, autarus saut. Sifat ini dia akan dinilai dari segi dua perkara. Nafas panjang pendek, nafas kadar kita nak sebutkan huruf, dan juga bunyi huruf. Suara lah, bunyi huruf itu. Tebal ke, nipis ke, ada apa-apa sifat tambahan ke. Bab sifatul huruf ni lah akan membantu kita macam mana kita nak sebut huruf itu sempurna ataupun tidak. Okey, jadi kesimpulan awalnya, sifat-sifat ini dalam bab sifat, dia ada sebanyak 17 sifat. Makhraj pun ada 17. Makhraj ada 17 tempat keluar. Sifat pun ada 17 sifat. Jadi 17 sifat ini kebanyakan kitab-kitab setuju dengan 17 sifat. Dan ada juga kitab-kitab yang lain mungkin tambah sampai puluhan sifat pun ada. Puluhan sifat sampai 40 sifat pun ada. Itu lebih-lebih sangatlah. Kita ambil yang 17 sifat. 17 sifat ini dibahagikan kepada dua. Sifat-sifat yang ada lawan, sifat-sifat yang tak berlawan. Sifat tunggal, sifat yang berlawanan. Kita bagikan kepada dua. Sifat tunggal dan sifat berlawanan. Okey, tengok sifat berlawanan. Kita kenal nama dulu malam ni. Jangan pening-pening. Kita kenal nama dulu. Sifat yang ada lawannya, dia ada 5. Dalam kitab ni disebut 5. Tapi kalau betul-betul detailnya, dia ada 4 saja. Tapi kita ambil yang ni lah, yang mudah ni, 5. Sifat yang lawannya, sifat jahrun. Jahar, Melayu sebut senangnya jahar. Jahar ni terang, lawannya hamsun, hamas. Orang Melayu sebut hamas. Suka-suka dia bahasa Arab ni dia melayukan, ikut mudah dia sebut. Jadi hamas tu memang tak ada makna dia. Hamsun. Kalau nak sebut betul-betul dalam bahasa kita, hams. Kalau hamas tu dah jadi lain dah. Hamas tak tahulah. Hamas ni kumpulan ke apa. Kan? Dia bukan tersembunyi sebenarnya. Hamsun maknanya macam bisikan. Kita bisik. Hamsun. Hamasa fi udhunaihi. Dia membisik di telinganya. Hamsun. Maknanya sifat ni kita tahu dia bunyi seolah-olah macam bisik je. Jangan hamas. Jangan hamas. Hamas ni dia memang lain mana. Pengganas.
Jangan sebut. Sebut. Okey. Sifat yang kedua, bahagian yang kedua yang berlawanan juga syiddah. Sifat syiddah, sifat yang kuat, lawannya rakhawah. Rakhawah lembut. Bukan lin lembut. Rakhawah. Okey, antara syiddah dengan rakhawah dia ada tawassut ataupun dia panggil bainiyah, sifat lin Umar. Okey, yang ketiganya sifat isti'la, sifat tinggi. Sifat tinggi, lawannya istifal, rendah. Istifal, rendah. Yang keempatnya itbaq. Itbaq, memenuh, maknanya penuh mulutnya. Kita sebutnya huruf ni infitah. Haji Mahat dah buat mulut penuh. Infitah maknanya terbuka mulut. Waktu kita sebut huruf-hurufnya ni, mulut kita terbuka, tak tertutup sangat. Okey. Yang kelima, bahagian yang kelima, ismat. Ismat asalnya senyap. Somtun, sepi, senyap, tak terbunyi, tertahanlah. Somtun salah, somtun. Somtun daripada somtun. Idlaq. Idlaq ni lancar. Ataupun sebut di bahagian tepi asalnya. Okey, ini nama-nama huruf, nama-nama sifat. Setiap sifat ini dia ada huruf-hurufnya. Ini yang melemahkan semangat. Contohnya saya bagi gambaran saja. Contohnya antara jahrun dengan hams kita gunakan 28 huruf. Hams ada 10 huruf. Hams ada 10 huruf. Jahar ada 18. 18 campur 10 28. 28. Komplit lah. Okey, syiddah ada 8 huruf. Rakhawah ada berapa? Kita tak kenal Ustaz. Ini saya nak tunjuk katanya dia susah juga. Rakhawah ada, siapa boleh jawab? Huruf yang mana, yang tebal ke yang tipis? Ni syiddah dah ada 8. Lepas tu di sini ada 5. 5 dah jadi 13. 13 maknanya ada 15 lah. Rakhawah ada 15. Nanti nak 5 ni apa maknanya nanti boleh kenal lah. Isti'la ada 7. Istifal ada berapa? 21. Itbaq ada 4. Infitah ada berapa? 24. 24. Ismat ada berapa? Izlaq ada 7. Farra min lub ada 6. Sorry. Izlaq ada 6. Ismat ada berapa? 22. Ni kira-kira pula matematik dah malam ni. Oh, ini jadi semua jadi 28 huruf kat sini. Pada semua sifat yang berlawan ini dia dikira 28. Ini sebenarnya dia melemahkan kita yang nak belajar sebenarnya. Tapi bila kita dah belajar, kita betul-betul hayati, kita betul-betul minat, dapat membezakan, kita akan seronok. Dia ada kira-kira di sini. Nanti kita akan buat kira, okey, ini kuat, ini lemah. Okey. Ini kuat, ini lemah. Ini kuat, ini lemah, kan? Ini kuat, ini lemah. Ini kuat, ini lemah. Okey, jadi huruf ni termasuk lemah ke kuat. Itu kira-kira sendirilah tu. Dia sebenarnya buat pening kepala je. Tapi hakikatnya kalau kita boleh menguasai sifat ni, kita seronoknya kita akan tahu betul-betul setiap huruf itu kedudukannya kuat ke lemah. Waktu nak baca, kita nak baca sebutan kuat ke lemah. Itu natijah akhirnya. Tapi tak apa. Jangan terasa sangat-sangat mencabar. Tapi kalau dah belajar, dah baca Quran, dah lupa Ustaz. Itu tak ada masalah. Lupa tu sifat kita manusia. Tapi setiap kali lupa, kita kena ingat lagi. Kita kena buka buku. Kita kena bercakap lagi. Kita kena bertanya lagi. InsyaAllah sampai satu tahap, kita akan menguasainya. Tak peliklah kalau sahabat-sahabat kita yang lain boleh hafal, boleh faham. Kita pun insyaAllah satu masa. InsyaAllah. Yang penting macam ada sebahagian saya nampak ni dak tulis, dak tanda-tanda ni. Itu satu usaha lah untuk supaya tak ingat, tak lupa. Kalau mengharapkan hafazan kita mungkin cepat lupa, kita kena tanda. InsyaAllah usahalah satu masa nanti kita akan rasa bertuahnya kita. Alhamdulillah usaha kita itu memang membuah dapat hasil yang insyaAllah kita dapat insyaAllah waktu baca Al-Quran. Saya rasa malam ni kita dah lebih masa, jadi saya buka lah
Siapa-siapa nak bertanya ke ataupun nak tambah apa yang saya sampaikan pada malam ni? Ada soalan ke? Nampaknya malam ni tak sempat kita baca ayat. Okey semua? Okey, sekali lagi saya pesan untuk bab sifatul huruf, bab makharij ini dah susah dah. Tapi rasanya boleh tahan lagi. Bab sifatul huruf jangan pula minggu depan ataupun kelak akan datang nanti ramai yang tak masuk pula. Tak apa, bersabarlah dengan bab yang terakhir ni yang agak macam susah sikit. Tapi saya cubalah bagi secara mudahnya, insya-Allah semudah-mudahnya untuk kita pernah dengar. Biar kita pernah dengar dulu. Nanti bila dah berulang, akhirnya kita akan mahir insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa-apa dari saya, sekiranya ada apa yang sempurna, masya-Allah, itu rezeki kita untuk malam ini. Sekiranya apa yang kita faham, itu rezeki kita. Sekiranya yang kurang jelas, itu kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempurnaan dalam kita memahami ilmu Al-Quran ini. InsyaAllah satu masa kita baca dengan baik insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran wa barik lana fil ayati wa dzikril hakim. Allahumma ij'alna min ahli Quran alladhina hum ahluka wa khassatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir kull asir fa inna taysira kull asirin 'alayka sahlun yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat rehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah jumpa lagi. Terima kasih. Besok insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Jalil. Terima kasih Ustaz. Malam ni saya nampaknya murid bijak Ustaz Ya betul. Bijak bercakap. Masya-Allah. Besok pagi boleh praktis. Insya-Allah. Berdosa Ustaz Dosa saya Ustaz Bagus. Alhamdulillah. Saya banyak terima kasihlah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.